السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dirahmati Allah, Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita masih lagi diberi kesempatan pada malam ini, dipanjangkan umur kita, diberi kita nikmat sihat. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita dapat bersama malam tahun baru. Tahun baru Masihi lah. Kita berada hari ini pada hujung tahun 2021. Pejam celik dah sampai kita nak masuk tahun 2022. Allahu Akbar. Rasa masa ini terlalu singkat. Jadi tuan-tuan, itulah Allah sendiri, tuan-tuan, dia bersumpah dengan masa, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua insan, manusia ini, dia berada dalam keadaan rugi. Manusia ni tuan-tuan, kalau dia tak guna masa yang Allah beri ni tuan-tuan, Allah kata kita ni berada dalam keadaan rugi. Betul tuan-tuan, sedar tak sedar kita habis dah setahun duk main dengan Covid. Dah 2 tahun dah Covid ni. Dalam keadaan yang sama kita nak muhasabah balik bila tahun bertambah ini, umur kita ni tuan-tuan makin pendek. Seolah-olah kita ni dalam satu perjalanan. Bila kita berjalan, maka tempat yang kita nak tuju itu akan jadi makin dekat. Nak tuju mana kita? Nak tuju pada saat mati kita tuan-tuan. Yang kita tinggalkan itu dia jadi makin jauh. Orang bawa kereta nak pergi suatu tempat tuan-tuan, yang dia akan sampai tu makin dekat, yang dia dah tinggal tu makin jauh. Kita gitu jugalah tuan-tuan. Saya pun lama tak datang ke masjid ni tuan-tuan. Allah. Saya dulu ingat waktu saya datang dulu, arwah Haji Ayub meninggal dah anak-anak ghafarallah, semoga Allah ampunkan dosa dia tuan-tuan, Allah terima amal ibadah dia. Dia yang selalu panggil saya tuan-tuan. Saya datang sini teringat ke arwah tuan-tuan dah. Semalam saya kuliah dekat Kapar satu surau. Datang-datang dia orang buat tahlil juga. Tanya tahlil siapa? Yang selalu duk WhatsApp ustaz, ajak datang kuliah bulan-bulan, meninggal. Allah tuan-tuan. Teringat saya tiap bulan dia hantar WhatsApp, ustaz kuliah malam ni jangan lupa. Tengok-tengok bulan ni tak hantar, orang lain hantar. Mana pergi? Meninggal. Kita pun begitu jugalah tuan-tuan, muslimin muslimat. Zaman kita tinggal dulu, zaman muda kita sudah makin jauh. Kita ni makin tua makin dekat dengan mati. Nak tak nak kita makin tua. Tuan-tuan, muda tak boleh balik dah. Nak jadi muda tak boleh dah.
Yang boleh hanyalah perasan muda. Itu boleh tuan-tuan. Ni ramai orang boleh kan, perasan muda. Saya ni ustaz rasa macam muda lagi. Umur berapa ni? 70. Itu perasan muda namanya tuan. Nak jadi muda tak boleh dah. Tuan-tuan tak. Sebab itu kita kena buat persiapan kerana masalah mati, masalah barzah, masalah mahsyar, masalah kebangkitan. Ini suatu benda yang kita akan lalui. Ini termasuk dalam rukun iman, rukun Islam kita adalah tak. Jadi tuan-tuan, rukun Islam tak percaya hari kebangkitan. Nak sebut tuan-tuan, maknanya benda ini tuan-tuan yang kita akan hadapi, tinggal lagi turn kita belum sampai. Tu je. Turn kita belum sampai. Betul tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah uji kita hari ini dengan Covid. Masjid surau kena tutup. Lama tuan-tuan kena tutup. Allah uji pula kita dengan banjir. 2 minggu lepas saya nak pergi kuliah sementara pun tak lagi tuan-tuan, banjir tak lepas. Ingat lagi Shah Alam pun paling teruk tuan-tuan tak banjir. Maka ujian ini sepatutnya tuan-tuan dia mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Patutnya lah. Tak. Allah uji dengan Covid tuan-tuan. Masjid tak boleh datang. Waktu tak boleh datang tu ramai orang nak datang. Itu masalah kita ni tuan-tuan. Waktu tak boleh datang ramai nak datang. Dalam grup masjid duk bergaduh. Dulu kan ingat bila buka tu yang dibenarkan hanyalah beberapa orang. Kemudian tambah lagi 50. Saya ingat lagi tuan-tuan. Waktu mula-mula buka dulu kan. Waktu ni ramai orang tak berhati kenapa kita tak boleh pergi masjid. Bergaduh. AJK kenapa tak pilih saya? Marah tuan-tuan dalam grup WhatsApp masjid lah tuan-tuan. Kalau ikut gaya bergaduh ni tuan-tuan, buka masjid penuh gaya bergaduhnya. Tapi bila buka-buka tengok sama juga. Dah tuan-tuan Yang ramainya mana? Yang ramainya solat Jumaat. Itulah tuan-tuan. Kalau di bandar-bandar tu pening AJK tuan-tuan. Dulu ingat kota 500 yang nak datang sembahyang Jumaat 5,000. Mau tak pening AJK nak pilih. Kalau pilih marah dia orang. Tu di bandar-bandar lah. Kalau di kampung-kampung tuan-tuan sama juga, kota masjidnya 500. AJK pun pening juga. Sebab yang datangnya 50. Dia terbalik tuan-tuan itu di kampung. Itu Jumaat tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Bila kita ingat balik kita ini akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar nanti tuan-tuan. Ada satu hadis yang masyhur tuan-tuan. Saya buat satu je lah. Yang mana tuan-tuan Nabi sebut ada 7 golongan. 7 golongan yang akan dapat naungan daripada Allah di padang mahsyar. Yang kedua tu, yang pertama tu al-imamun adil. Kita tak jadilah, macam kita tak jadi pemimpin, sakat mimpin rumah tangga je lah. Yang kedua itu ialah tuan-tuan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ni tuan-tuan, siapa-siapa nak dapat naungan pasal apa? Akhirat besok tuan-tuan panah. Dalam hadis sahih sebut tuan-tuan, matahari itu didekatkan sehingga 1 mil. 1 mil ni bahasa Arab, bahasa Inggeris kata mile, bahasa Melayu kata batu, 1 batu. Matahari akhirat besok dengan kita tuan-tuan di padang mahsyar tu berapa jarak? 1 batu. Bayangkan sekarang berapa ribu batu, juta batu. Matahari dengan kita juta batu. Panah tak? Panah. Hari ni alhamdulillah reduk sikit dah. Kalau hari biasa panah. Sampai nak sembahyang zuhur tu kadang-kadang di rumah tu baju pun tak pakai, panas. Main pakai kain, gulung kain je dah. Baju tak pakai, kipas 3, kiri 1, kanan 1, belakang 1. Sujud aja kipas tolak kain sekuk kepala dah tuan-tuan. Panas. Berapa juta batu? Akhirat 1 batu. Bayangkan tuan-tuan. Manusia berpeluh. Jadi dalam keadaan panah ni, antara yang dapat naungan 7 golongan. Salah satunya ialah
orang lelaki, warajulun, orang lelaki disebut situ, yang mana hatinya terpaut ya pada masjid. Orang lelaki yang suka nak pergi masjid, rindu dengan masjid. Ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Warajulun qalbuhu, kalau kita terjemah direct lah, orang lelaki yang hatinya muallak. Muallak ni tergantung di masjid. Mana sentiasa nak pergi masjid, hatinya tergantung di masjid. Hari ni yang ada tergantung bukan hati, itu gambar EJK. Itu tergantung juga kan. Ada setengah tempat gambar ada, EJK tak ada. Kan ya, tak datang kan. Ada juga kan. Tidak sinilah barangkali kan. Bukan kita nak gambar tergantung, bukan, hati tergantung. Ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita nak supaya kita termasuk dalam 7 golongan. Kenapa tuan-tuan? Ya, kerana tuan-tuan diminta sangat kita ni mengimarahkan, memakmurkan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masjid-masjid, surau-surau. Sebab bila kita dah lama solat di rumah tuan-tuan, dak PKP tak lagi masjid, betul. Tapi jangan lupa, walaupun tak lagi masjid, ya, salat jamaah mesti dihidupkan. Betul tuan-tuan. Ya, walaupun kita dulu tak lagi masjid kan, tapi salat jamaah kena hidupkan di rumah. Tak, ayah jadi imam contohlah, panggillah anak, isteri. Anak tak ada lah ustaz, besar-besar belaka, isteri jadi makmum, suami jadi imam. Isteri tak ada ustaz, tinggal seorang. Siapa suruh tinggal seorang? Kahwin, jangan duduk seorang. Kalau tak ada bini lah. Ini ada kesian tua-tua dah duduk seorang, bini tak ada, kahwinlah, cari mana-mana kawan kita yang duduk seorang tu, kita tolonglah cari dia pasangan. Tak, umur dah 70 carilah hak yang muda sikit 60 jadilah, jangan cari 16. Susah pula dia dah biar kita berjamaah. Itu kalau waktu tak lagi masjid. Sebab itu tuan-tuan, ya, bila dah boleh pergi masjid, kita hidupkan jamaah itu di masjid tuan-tuan muslimin muslimat. Ada hikmah juga bila PKP baru ni. Diri saya lah tuan-tuan, ya, orang lain tak tahulah dah. Kita kalau tidak PKP mana sempat nak salat jamaah dengan anak. Tuan-tuan pergi masjid kan. PKP hari tu dapat jugalah salat jamaah. Tak lagi masjid kita kan tak. Tak apalah, kita dah pergi masjid, anak kita yang kita duk tarbiyah berapa lama dah tu hari tu. Biar hari ni budak-budak tak lagi masjid lagi, tak apalah. Kan? Dia jadi imam. Contoh tak? Kita pergi masjid lah. Tapi kadang-kadang bila dah lama tak pergi masjid, saya duk perhati setengah-setengah tempat tuan-tuan. Bila dah selesa sangat di rumah sembahyang ni, kadang-kadang nak pergi masjid tu dah jadi malas dah. Kan? Dah lama dah sembahyang di rumah. Berapa bulan hari tu kan, dah selesa. Jadi tuan-tuan, yang lebih malang lagi tuan-tuan, berlaku dalam masyarakat kita yang tak pergi solat Jumaat. Ni tuan-tuan, ramai tuan-tuan. Sebab dia pakai alasan dulu yang dibenarkan hanya berapa orang, ingat dulu. Jadi sekarang ni dah boleh benar ramai dah, dia kira tak payah pergilah, kata dia masjid dah penuh. Tuan-tuan, ingat lagi saya waktu masjid mula-mula buka tu tuan-tuan, yang dibenarkan salat jamaah 50 orang, 5 waktu 50 orang. Ramai orang tak pergi. Pasal apa dia tak pergi? Pasal dia kata 50 orang. Allah, kita pergi nanti lebih bilangan, kena balik saja kata dia. Pasal apa tuan-tuan? Dia sendiri tak pernah pergi. Kalau dia pergi, bukan kata 50 orang kat masjid ada, 5 orang je tuan-tuan. Itu masalah tuan-tuan. Kan? Hari ni ramai orang yang ambil mudah tak pergi salat Jumaat. Padahal sudah boleh ramai hari ni tuan-tuan. Usaha tak ada. Nak dah, kalau tempat saya tu dia daftar kan, guna Masjid Pro tuan-tuan. Ataupun nak datang, kena datang awal contoh. Tak datang juga ambil mudah, tak pergi terus, nak mudah. Ini tuan-tuan muslimin. Sebab tu saya tengok hari ni kadang-kadang yang penuh itu di bandar, di kampung-kampung banyak kosong.
makin sikit. Kenapa? Ramai hari ni yang tak solat Jumaat. Ni tuan-tuan, tu dipakai dulu zaman PKP. betul lah, ada hak bilangan yang dibenarkan beberapa orang sahaja. Sekarang ni dah bertambah dah dia punya bilangan yang dibenarkan. Ni tuan-tuan, itu dia. Jadi tuan-tuan, kita nak, kenapa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan, kita sebut tadi, kita nak dapat naungan daripada naungan Allah. Tuan-tuan, dalam keadaan orang lain susah, orang lain payah, panahnya, ada 7 golongan tadi. Salah satunya ialah orang yang disebut sebagai orang lelaki yang hatinya terpaut pada masjid. Tuan-tuan, kita boleh usaha. Kita boleh usaha. Usaha kita mestilah di atas dunia ni. Betulah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bila kita sudah tidak ada, bila kita sudah mati, tak ada orang boleh bantu dah tuan-tuan. Nah, mati tak ada orang boleh bantu. Yang orang boleh buat apa tuan-tuan? Yang orang boleh buat sekadar, tadilah kita tadi buat apa nama tahlil, tu je lah. Kita sendiri tak boleh buat apa dah. Betul tuan-tuan, tak usah kata kita. Kalau kita tengok kisah, Nabi sebut kisah, tuan-tuan tak? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah dia ni tuan-tuan boleh baca dalam surah Asy-Syu'ara. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, ni nak buat pengajaran kat kita lah. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, Allah jadikan dia ni, ayah dia tidak Islam. Azar tu, bapak dia tu tidak Islam. Azan tak apa, azan. Terus, okey. Ayah dia tidak Islam. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan. Bila ayah dia mati dalam keadaan kufur tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni tuan-tuan sayang ke ayah dia tuan-tuan. Dia selalu doa. Doa dia ni Allah sebut dalam Quran, dalam surah Asy-Syu'ara tadi. Dia sebut apa tuan-tuan? Dia kata waghfir li abi innahu kana minadh dhalim. Ya Allah, ampunkanlah dosa ayah aku. Sesungguh ayah aku ini termasuk kalangan orang-orang yang dhalim, sesat. Tuan-tuan, Nabi sebut akhirat besok, cerita ni cerita yang belum berlaku, tapi Nabi dia tahu cerita yang gaib, sebab dia dapat wahyu daripada Allah kan. Akhirat besok Nabi sebut tuan-tuan, Allah pertemukan Nabi Ibrahim dengan bapak dia Azar. Tak. Atas dunia bapak dia marah dia, halau dia tuan-tuan, pasal dia seru ayah dia kepada Islam kan. Akhirat besok tuan-tuan, Allah jumpakan semula Nabi Ibrahim dengan bapak dia tuan-tuan. Nabi Ibrahim tengok ayah dia mukanya dengan hitam, dengan berdebunya. Nabi Ibrahim kata, ayah, inilah dulu sebab ayah tak dengar cakap saya. Atas dunia saya dah bagi tahu. Jadi atas dunia dulu ayah tak dengar, ayah derhaka dengan saya, tak dengar cakap saya. Azar kata apa tuan-tuan? Dia kata sesungguhnya pada hari ini aku tidak akan derhaka pada kamu lagi Ibrahim. Hari ini aku akan dengar cakap kamu. Hari ini tu bila? Akhirat. Tapi akhirat ni tuan-tuan tak guna lah dah, habis. Sebab akhirat ni waktu yang pembalasan. Waktu pembalasan. Sama ada kita syurga atau neraka. Dia tak ada dah kita nak menyesal, tak ada dah kita nak ibadah. Akhirat tak ada dah. Syurga, neraka. Syurga dengan segala kenikmatan. Orang dalam syurga seronok tuan-tuan, sampai tak tidur seronok. Tuan-tuan. Orang dalam neraka tuan-tuan, dengan segala azab seksa tuan-tuan tak tidur juga, kerana nak tidur macam mana kena azab. Kita ni gitulah tuan-tuan. Seronok sangat pun tak tidur. Kalau tak seronok pun kena siksa pun tak tidur dah. Biasa gitulah kita dah sakit tak boleh tidur, kenapa? Sakit perut. Contoh kan. Seronok sangat pun tak tidur juga. 2 jam duk tengok kan drama. Tak tidur dia seronok. Contoh tak. Itu tuan-tuan akhirat pembalasan. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, dia pernah doa dengan Allah. Tuan-tuan, doa ni tuan-tuan boleh tengok dalam surah Asy-Syu'ara tuan-tuan ya. Nabi Ibrahim ni dia pernah sebut kata apa tuan-tuan? Dia kata tuan-tuan, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hina aku pada hari kebangkitan. Dan hinanya aku kalaulah kamu masukkan ayah aku dalam neraka. Dan Nabi Ibrahim nabi. Dia nabi tuan-tuan.
Ya, tiba-tiba kalau Allah campur ayah dalam neraka, hinalah, malulah dia. Kan? Jangan hina, dia doa kau dah. Ni doa ni kita boleh ambil juga, tak boleh doa. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hina aku pada hari yub'atsun, pada hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mana ayat kan? Pada hari yauma la yanfa'u mal, pada hari yang tidak ada gunanya harta. Tuan-tuan, ya, hari akhirat ni harta tak guna dah. Kalau harta berguna, orang kaya lah untung. Kalau harta berguna, tuan-tuan, Abu Lahab lah untung. Pasal Abu Lahab ni kaya. Kan, hak lawan Nabi tu kaya, tuan-tuan. Dia ada gudang, dia ada perusahaan. Tapi nama dia Allah sebut dalam Quran. Tabbat yada Abi Lahabin wattab. Ma aghna anhuma lahu wa ma aghna, tidak ada guna kekayaan yang dia ada. Tak boleh bantu kita. Akhirat tak boleh bantu harta, tuan-tuan. Anak pinak tak boleh bantu. Kan? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu Allah dalam keadaan hati yang salim, sejahtera, tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi nak sebutnya, tuan-tuan, kalau Nabi Ibrahim sebagai Nabi Khalilullah, dia ni, tuan-tuan, Khalilullah, gelaran Nabi Ibrahim ni, tuan-tuan. Orang yang Allah sayang. Dia tak boleh bantu ayah dia. Kita siapalah, tuan-tuan, nak bantu agak-agak, tuan-tuan. Jadi itulah, tuan-tuan, kita nak supaya bila kita masuk ke alam barzakh, ke alam akhirat, kita dah bawa bekal. Tuan-tuan, dah bawa bekal siap-siap. Bekalnya ni atas dunia ni, tuan-tuan. Masih belum terlambat, tuan-tuan. Dulu saya Ustaz, tu cerita dulu. Yang kita nak tengok ialah penghujung. Sebab itu kita doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Minta Allah supaya tutup kehidupan kita ini dengan, ya, husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Hak dulu itu cerita dulu. Tuan-tuan, jangan kisah, jangan peduli. Kita taubat, bertaubat. Hari ni ramai orang dah kembali pada Islam, tuan-tuan. Dulu rak, arti ingat tu rak, tuan-tuan. Saya ingat lagi, tuan-tuan, ya, ijam medicine, kalau tuan-tuan kenal tak? Sekarang dah masuk tabligh, tuan-tuan, pakai sorban, tuan-tuan. Dulu kan medicine, penyanyi medicine Tika Dasar ini, tengok lagu dia. Rahmat Mega, tuan-tuan. Rahmat Mega dah balik, tuan-tuan, dah kembali dah. Apa ni, berubah dah. Rahmat Mega, ingat kepala Mega, takdir dan waktu, ingat lagu dia dulu. Semua tak tahu, payahlah nak ceramah, semua tak tahu gini, tuan-tuan. Janganlah warak sangat dah. Bok Luqman, ingat Bok Luqman? Bok Luqman kan dulu. Bok Luqman, tuan-tuan, buat lagu Taman Rasyidah Utama, dah ingat tahun 80-an tu. Sekarang tengok, sebab yang dikira ialah penghujung kita, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, ni kita ni hujung tak tahu bila ni. Jadi kena jaga, tuan-tuan, supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tadi ada satu berita saya dapat, tuan-tuan, di Tambak Jawa, Kuala Selangor. Pak Bilal ke apa, meninggal tengah-tengah baca tu lah, innallaha mala, tu rasanya. Bayangkan, tuan-tuan, ada orang yang mati tengah khutbah, ada Pak Imam di Kedah. Ada yang mati ketika tengah azan. Saya kata ini kematian yang sangat hebat, tuan-tuan muslimin muslimat. Ada orang mati yang, tuan-tuan, ya, datang solat nak berjamaah, meninggal. Ada orang yang datang buka pintu surau, meninggal. Ramai kita tengok berita hari-hari keluar. Dan orang-orang yang begini, tuan-tuan, kalau kita tanya, kalau kita kajilah, biasanya kan, ya, meninggal tengah sujud, meninggal tengah sembahyang, meninggal dalam masjid. Biasa kalau orang tanya isteri dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata arwah ni memanglah selalu pergi masjid. Itu jawapan dia. Jaranglah kita dengar, tuan-tuan, meninggal dalam masjid, pergi jumpa isteri, orang tanya, isteri dia pun kata, saya pun sebenarnya tak sangka, kata isteri dia, tak pernah pergi masjid, itulah pertama kali meninggal. Adalah? Jaranglah, kalau ada tu hebat benar. Lepas tu, tuan-tuan, kita kena pilih kematian kita nak macam mana. Nak husnul khatimah atau su'ul khatimah.
dalam keadaan kita sebut tadi, kematian ni sangat hampir. Dan kita umat Nabi ni tuan-tuan, alhamdulillah, bila-bila masa, anytime boleh taubat. Bukan kata nak kena tunggu buat upacara, tak payah. Nasib baik kita tak jadi macam umat Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan. Tuan-tuan baca Quran dalam surah Baqarah, Allah cerita, tuan-tuan, umat Nabi Musa ni, tuan-tuan, bila mana tuan-tuan Fir'aun tu mati lemah dalam Laut Merah tu, kan? Nabi Musa ni, tuan-tuan, ya, dia nak pergi ambil Taurah ni, nak bertemu dengan Allah, ambil Taurah ni lah. Umat dia ni ditinggal kepada saudara dia Harun. Itu cerita panjang lah. Jadi tuan-tuan, ada satu orang, namanya Samiri. Kita biasa dengar nama Samiri, kan? Orang ni, tuan-tuan, dia pergi kumpulkan barang kemas, emas, lalu dia lebur, dia buatnya patung lembu. Ijlan jasadan huat tu Quran sebut tu. Ijlan jasadan huat, patung lembu tu pula, tuan-tuan, dia ambilnya debu daripada tapak kaki Jibril hak turun bantu Nabi Musa dulu dengan Fir'aun tu, dia tabur dalam tu, huat binatang, patung tu boleh bunyi, boleh huat ni maknanya boleh bunyi lah, bunyi macam Allah. Jadi umat Nabi Musa ni, pergi sembah lembu ni. Atau cerita panjang lah. Nabi Musa pergi jumpa Tuhan dia. Sebenarnya Nabi Musa lupa Tuhan dia ni lah, kata dengan Samiri tak. Jadi bila sembah lembu ni, tuan-tuan, Nabi Musa balik, tuan-tuan. Orang-orang Bani Israel yang sembah lembu, tuan-tuan, bila Nabi Musa balik, Nabi Musa hancurkan patung ni, tuan-tuan, ya, ambil debu dia, campur masuk dalam sungai ni, tuan-tuan. Jadi yang buat dosa ni, yang dah menyembah lembu ni, tengok nak taubat macam mana, tuan-tuan. Ni nak cerita umat Nabi Musa. Bila nak bertaubat, maka datang perintah Allah, ya, kalau kamu nak taubat, yang siap-siap penyembah lembu ni, kamu kena bunuh antara satu sama lain. Bayangkan, tuan-tuan, kita nak taubat bukan kena buat apa-apa. Tak. Jadi pakat-pakat bunuh orang ni, pakat orang ni bunuh tak? Berapa puluh ribu mati tu, tuan-tuan. Bayangkan. Nak sebutnya umat Nabi Musa. Kita umat Nabi Muhammad, alhamdulillah, nak taubat tak payah nak sakitkan diri. Astaghfirullahalazim. Contohlah. Nak taubat, tuan-tuan, duduk seorang-seorang, menung. Ya, dalam 7 tadi golongan tadi, kan, yang lah tu Nabi sebut, tuan-tuan. Ya, ada warajulun khalian, orang lelaki yang ingat kepada Allah dalam keadaan sunyi tu. Zakarallahu khalian. Orang lelaki yang ingat ke Allah dalam keadaan sunyi, fafadat ainahu. Bila ingat Allah, tuan-tuan, maka fafadat ainahu, mengalir air mata. Ni, tuan-tuan, kita nak duduk seorang, menung, ingat dosa-dosa kita, tuan-tuan, mengalir air mata, ya Allah, aku ni banyak buat dosa. Taubatlah. Mudah, tuan-tuan. Tak payah kita nak kena semayang sunat taubat ke, itu kalau nak buat-buatlah, tak ada masalah. Tapi nak semua tak semesti begitu, kan. Tak semesti bila taubat tu kita kena pakai jubah serban, tak. Allah mudahnya, tuan-tuan. Ni kita. Sebab itulah, tuan-tuan, Allah masih beri kita peluang, alhamdulillah. Tuan-tuan, masih ada peluang. Mati tak tahu bila. Kalau tahu senang, masalah tak tahu. Hari ni ramai orang mati muda, tuan-tuan. Ada orang yang umur 40-an dah mati, ada orang umur 30-an dah mati, penyakit benda 30-an umur mati, sakit benda, kencing manis. Dulu kencing manis darah tinggi ni umur berapa? 60. Betul lah. Buah pinggang mati, kenapa? Buah pinggang umur berapa? 70. Sekarang buah pinggang mati 25. Tuan tengoklah ini. Batulah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita masuk tahun baru 2022. Jadi kita cuba, tuan-tuan, ya, amal ibadah, amalan sunat tambah. Yang wajib tak apalah. Dalam keadaan bila kita tambah ibadah ni, tuan-tuan, kalau boleh sikit pun tak apa, tapi kalau boleh berpanjangan. Maknanya kena ada istiqamah. Betul, dalam hadis Nabi sebut, ahabbul a'malu ilallah adwamuha wa in qalla. Nabi sebut, kan, amalan yang Allah suka, kata Nabi, ialah amalan yang berterusan walaupun sikit.
Ni tuan-tuan, masuk tahun baru kita cuba muhasabah, aku nak tambah apa? Nak tambah benda, nak tambah ibadah apa? Contohlah, kalau dulu kita duhanya 2 rakaat, masuk tahun baru buat 4, contoh. Kalau dulu kitanya tidur tak sembahyang sunat witir, tahun baru mulakan dengan witir dulu sebelum tidur, ataupun bangun pagi esok tu terbaiklah. Kalau dulu kita ni sumbang juga masjid, lalu tabung masuk RM1, tahun baru azam aku nak paling tidak RM10, contoh. Biar bertambah ibadah, tuan-tuan. Dan tak semesti banyak, tak semesti banyak. Kalau dulu Qurannya baca selai, tambah sikit jadi satu selai setengah, tidak perlu banyak. Sebab Nabi kata yang berterusan walaupun sedikit. Jangan kalau banyak pun tak guna, banyak betul tak buat. Puasa ke terbaiknya 3 hari sebulan, kan? Nabi pesan pada sahabat 3 hari sebulan. Atau kita nak ambil sehari dulu ke sebulan, tak kisahlah. Tambah tuan-tuan. Moga-moga tuan-tuan amalan kita ini, tuan-tuan, dia menjadi pendinding kita daripada azab neraka Allah dan daripada azab kubur, tuan-tuan muslimin muslimah. Benda ni benda betul, bukan benda-benda yang kita kata walaupun manusia tak ada orang lagi yang sempat sampai yang boleh balik cerita dah, kan? Benda ni benda yang datang daripada Nabi yang Allah sebut dalam Quran. Benda ni pasti ada, tuan-tuan. Kita bersedia, mudah-mudahan tuan-tuan bersedia. Dan bila kita kata kita nak kepada akhirat, bukan Islam ni suruh kita tinggal dunia, bukan. Jangan salah faham. Dunia silakan, kan? Bukan kata tinggal dunia. Betul tuan-tuan. Lastnya saya nak cerita seorang sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Nama dia Abu Darda, dia gelaran Darda ni anak dia. Dia ni panggil Abu Darda. Abu Darda ni nama sebenar dia, tuan-tuan, Uwaimis bin Amir, tu nama sebenar dia. Kita tak kenal, kita biasa kenal Abu Darda. Abu Darda ni, tuan-tuan, satu hari saudara dia nama Salman Al-Farisi. Salman ni orang pendatang lah kita kata, ya. Abu Darda ni orang Madinah. Jadi Nabi saudarakan. Bila Nabi hijrah, Nabi saudarakan Abu Darda dengan Salman. Kan? Jadi tuan-tuan, satu hari Salman ni datang rumah Abu Darda, saudara dia lah, dan persaudara yang Nabi buat waktu itu persaudara yang sangat kukuh, tuan-tuan, sehingga kan waktu itu kalaulah orang Ansar tu meninggal dunia, harta dia boleh diwarisi oleh saudara dia orang Muhajirin tu. Itu waktu itulah, kan? Jadi tuan-tuan, bila Salman datang rumah Abu Darda, tuan-tuan, tengok-tengok Abu Darda tak ada, isterinya ada, Ummu Darda. Isterinya pula pakaiannya, tuan-tuan, selekehnya. Jadi Salman ni tanyalah, pasal apa ni Ummu Darda ni, selekeh benar nampak ni. Isteri dia kata, sesungguhnya saudara kamu Abu Darda itu sudah tak minat lagi dengan dunia. Jadi orang zahid, zuhud, tak nak dunia. Dunia tak peduli dah, sampai aku pun tak peduli dah, bini pun tak peduli dah. Jadi tuan-tuan, duduklah Salman situ, baliklah Abu Darda. Bila balik, tuan-tuan, masuklah bini dia, jemputlah Salman ni makan. Bila jemput Salman ni makan, tuan-tuan, Abu Darda tak makan. Kamu makanlah, kata Abu Darda. Aku puasa. Zuhud tak zuhud Abu Darda, puasa. Jadi kata dengan Salman, kalau kamu tak makan Abu Darda, aku tak akan makan. Asal tetamu takkan nak makan, tuan rumah tak makan tak. Jadi Abu Darda ni nak tak nak terpaksalah buka puasa dia. Jadi tuan-tuan, baik tu kalau kita puasa sunat lah. Kita puasa sunat, tuan-tuan, kalau ada orang jemput makan, bukalah, tidak salah. Kita puasa, naik motor nak balik rumah, lepas subuh niat puasa, kawan ada, Ji singgah Ji, mari minum. Minumlah, tak payah nak nolak. Saya puasa, tak payah. Saya ni kalau Isnin Khamis tak pernah tinggal puasa. Lagilah terdapat pahala dah. Minum je lah, minum. Ini tak masalah. Ini dah, tak boleh saya puasa. Kita lebih warak pada Abu Darda, bayangkan. Saya puasa buka. Puasa sunat lah, puasa sunat. Jadi kalau puasa sunat ni, kalau kita puasa orang jemput minum, minumlah, tak ada masalah. Tapi janganlah pula buat alasan pula. Hari puasa je
dah 2-3 kali round depan kedai supaya orang panggil jemput minum. Janganlah dah tak payahlah kan. Puasa wajib tak boleh. Lepas tu malamnya lepas solat isyak, tuan-tuan, Abu Darda kata, tidurlah. Aku tak tidur, aku nak mayang solat. Salman kata, dah tidur dulu, solat nanti. Abu Darda mengalah, tidurlah dia. Tidur sampai tengah malam, bangun pula Abu Darda nak solat tahajud. Salman tarik, belum lagi. Bangun nanti 1/3 malam. Tengok. Tuan-tuan, pendek cerita, saya pendekkan cerita. Abu Darda ni tak puas hati. Besok pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, nak mengadu ni, Salman ni pergi rumah saya ni, saya puasa kena buka, saya nak tahajud, dia suruh tidur. Tengok. Nabi kata apa? Nabi kata, benar Salman sebut tu betul. Salman tu betul. Maknanya kita ni, diri kita ni ada hak dia. Ada masa kita puasa, ada masa kita buka, kan? Ada masa kita tidur, ada masa kita ibadah. Isteri ada hak dia, kan? Tetamu ada hak dia. Maknanya kita Islam ni batu cantik. Tak semesti bila kata Islam ni kita kata dunia tinggallah, saya nak akhirat. Bukan begitu, tuan-tuan. Jadi kita ambillah dunia sekadarnya. Jangan lupa, ya, wa man yabtaghi ghairal islam dinan, wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah sebut kan. Jangan lupa ada dunia hak kita tu ada bahagiannya, dan jangan lupa akhirat itu yang lebih utama. InsyaAllah, tuan-tuan, mudah-mudahan kita perbaiki diri kita, tuan-tuan, kita tambahkan ibadah kita untuk kita datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga, tuan-tuan, di sana nanti kita boleh lihat balik ibadah yang kita buat pada hari ini. Allah beri ganjaran pahala yang sewajarnya, dengan syarat ibadah yang kita buat ini mestilah dengan ikhlas, mudah-mudahan, tuan-tuan, Jadi kalau tidak ikhlas, jadi abu angin, tak ada apa ibadah kita, tuan-tuan, jadi debu saja, tuan-tuan. Kita nak ibadah kita ni biar ada keikhlasan. Moga-moga di sana kita nampak inilah habuan yang aku pernah buat atas dunia nanti, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.